Assalamualaikum, Faris Hilmi di sini. 27 hari bulan Disember 2020. Baru ni ada kebakaran di Kuala Kangsar. Bangunan pasaraya kecil yang diubah suai, ia dipadamkan oleh pihak bomba selama 8 jam. Kenapa ya? Sebelum itu, tolonglah subscribe, like, komen dan juga share. Ini kerana semua ni free, bukannya kena bayar pun. Okey, jadi yang sebenarnya kenapa pihak bomba memerlukan 8 jam untuk memadam kebakaran di pasaraya yang diubah suai daripada shop lot? Kerana tidak mematuhi spesifikasi keselamatan kebakaran. Bangunan ini telah diberi notifikasi oleh pihak bomba berkali-kali tapi tidak diendahkan oleh pihak pasaraya. Okey? Disebabkan sikap cuai pihak tuan pasaraya yang tidak mengendahkan saranan daripada pegawai bomba, bila ada berlaku short circuit, bangunan ini terbakar. Ini kerana selain daripada tidak cukup ruang larian yang digantikan dengan eskalator, susunan barang juga terlalu rapat. Ini menyebabkan api merebak dengan cepat. Nampak tak kepentingan di situ? Kepentingan arkitek dalam pengubahsuaian apa-apa juga jenis bangunan. Ini kerana arkitek sentiasa memberi peringatan dan juga saranan untuk membuat perakuan kepada pihak berkuasa tempatan. Arkitek juga membantu dari segi keselamatan kebakaran. Okey? Jadi di situlah kepentingan arkitek, ya. Bukan sahaja design, bukan sahaja reka bentuk ruang dalaman dan luaran, tetapi juga membantu sesiapa sahaja jika membuat renovation perlulah mengikut undang-undang. Ya. Selain daripada itu, kita kena tahu sesuatu yang tidak berkenaan dengan seni bina. Contohnya, kebakaran dah berlaku macam ni. Bila kebakaran dah berlaku, pihak bomba periksa tidak ikut spek keselamatan kebakaran. Jadi, di situ bomba berhak untuk memberi compound kerana mereka memadamkan api bukan sekejap, lebih daripada 8 jam. Jadi, dengan situ, insurans yang ingin mereka claim, iaitu daripada pihak pasaraya, juga mungkin tidak diluluskan. Ini kerana kebanyakannya, hampir semua insurans tidak bagi tahu kita bahawa jika kita tidak ikut undang-undang, claim tak boleh, ya, tak akan dapat. Tahu tak? Bila claim dah tak dapat, buat apa lagi kita bayar mahal-mahal kepada insurans? Kan? Jadi, tolonglah beri sedikit pemikiran yang logik supaya. Baru ni saya sembang dengan pegawai JPJ. Dia adalah pesan, kan, kalau you tak renew license, accident, kan, tak kiralah kereta rosak ke, cedera ke, kan, bila tengok lesen mati, kan, insurans tak cover lah. Insurans tak akan cover. Sebab insurans dia nak tengok kau tu ikut undang-undang ke tak. Tahu? Itu yang insurans tak cakap dekat kita. Jadi, ini bukan salah insurans. Ini salah diri sendiri. Sebab kita yang malas. Kita yang tak ikut undang-undang. Kan? Daripada membazir, bayar insurans
lepas tu tak ikut undang-undang, baiklah guna duit tu kan, settle dulu approval bangunan ikut undang-undang supaya tak ada apa-apa masalah dari segi perundangan. Lepas tu nak claim insurans, boleh. Insurans akan cover jika berlaku kebakaran. Tapi sebaik-baiknya tak payahlah berlaku kebakaran. Betul tak? Kan kita pun tak nak berlaku apa-apa situasi yang sebegini. Yang penting kita semua selamat. Itulah sebabnya arkitek ni masih penting dalam pembinaan. Tak kira lah pembinaan tu kecil ke besar ke, tetap buat ikut undang-undang. Okey? Dan juga bayarlah kepada arkitek tu sebaik-baiknya supaya arkitek boleh beri kerjasama dan beri nasihat yang terbaik kepada semua. Kalau anda bayar ciput kepada arkitek, arkitek pun saja je tak nak bagi tahu ada masalah-masalah yang korang akan tanggung. Tahu tak? Kalau dia tak bagi tahu, maksudnya you are cheating yourself. Rugi. Tahu tak? Jadi, tolonglah. Saya bukannya nasihat kepada diri saya sendiri, tetapi kepada semua rakyat yang rasa-rasanya bangunan yang dia duduki tak ada approval daripada pihak berkuasa tempatan dan juga pihak bomba. Tolonglah ya, selesaikan masalah itu. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.